Dalam Liga Dunia Islam ni, dia dimonopoli oleh ulama-ulama Islam dunia. Jadi malam ini kita teruskan dengan sesi membaca buku Sirah Nabi, bahagian kedua. Jadi kita menggunakan buku sirah yang dikarang khas oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, di mana beliau merupakan pemenang pertama, iaitu juara pertandingan menulis sirah Nabi yang dianjurkan di Arab Saudi. Jadi buku beliau dalam bahasa Arab telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang kita akan gunakan sepanjang beberapa bulan ini untuk menghabiskan 600 lebih muka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia menenangkannya atas segala agama-agama yang lain. Maka Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai saksi atas keimanan dan kekafiran manusia, yang juga bertugas menyampaikan berita gembira dan memberi peringatan. Rasulullah SAW juga dilantik sebagai da'i, yaitu pendakwah yang mengajak manusia untuk mengimani Allah dan menjadikan pelita penerang kepada orang lain dengan izin Allah. Dalam diri baginda, Allah menjadikan adanya uswah hasanah, yaitu contoh yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat serta banyak mengingati Allah. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam serta keberkatan untuk baginda, juga bagi segenap keluarganya, para sahabatnya, dan sesiapa sahaja yang mengikuti jejak langkah kebaikan mereka hingga hari kiamat. Pancarkanlah untuk mereka pancaran rahmat dan keridhaan-Mu. Ada sinar kebahagiaan di hati saya ketika Rabit Alam Islami mengumumkan di penghujung persidangan sirah Nabawiyah yang diadakan di Pakistan pada bulan Rabiatul Awal 1396 Hijrah mengenai pertandingan penulisan bertemakan sirah Nabawiyah peringkat dunia Islam. Dalam usaha membangkitkan semangat berkarya para penulis, juga menyelaraskan daya fikir mereka. Kesuntukan masa untuk saya dalam pertandingan ini mungkin sukar dijelaskan secara tepat. Apabila diamati secara jelas dan teliti sirah Nabi atau juga uswah Nabi Muhammad SAW, ternyata ia menjadi satu-satunya pancaran yang menggambarkan dengan tepat perjalanan kehidupan dunia Islam, sekaligus teladan yang menjadi sumber kebahagiaan masyarakat antarabangsa. Betapa bahagia dan beruntungnya saya kerana dapat turut serta dalam pertandingan yang penuh berkat ini. Namun begitu, saya bukanlah sesiapa. Saya tidak berani mengaku saya telah menghadirkan sinar penerang berkenaan dengan perjalanan hidup seluruh manusia, sejak manusia pertama hingga yang terakhir nanti. Saya hanyalah manusia biasa yang memandang segala kebahagiaan dan kejayaan diri yang cuma mampu diraih dengan menangkap seberkas cahaya baginda, sehingga diri ini tidak terjatuh dan binasa di tengah pekatnya kegelapan. Namun begitu, saya berdoa agar terus hidup dan mati sebagai sebahagian daripada umat baginda, serta dapat menggenggam pengampunan daripada Allah atas segala dosa melalui perantaraan syafaat baginda. Saya perlu memaparkan sedikit tentang konsep penulisan karya ini. Sebelum saya mula menulis, saya berfikir sebaik-baiknya untuk membuat manuskrip yang ketebalannya sederhana dan tidak panjang untuk mengelakkan kebosanan, dan tidak pula terlalu pendek sehingga dapat mengurangkan nilainya. Namun begitu, saya dapati terdapat pelbagai rujukan yang mempunyai banyak perbezaan ketara dalam penyusunan kronologi peristiwa. Begitu juga dalam penerangan secara jelas bahagian-bahagian setiap peristiwa tersebut. Ketika dihadapkan dengan masalah seperti ini, mahu tidak mahu saya perlu memeriksa dengan cermat. Saya pun dituntut untuk menganalisis secara mendalam dalam seluruh aspek perbahasan. Maka dalam naskah manuskrip ini, saya perlu menghargai pendapat yang saya anggap kuat
setelah pemeriksaan dan analisis yang mendalam dilakukan. Akhirnya, manuskrip ini menjadi lebih panjang daripada yang direncanakan. Namun begitu, saya membatasinya dengan tidak menampilkan pelbagai dalil dan bantahan yang terlalu banyak kerana hal itu akan membuatkan manuskrip ini terlalu panjang. Hanya sedikit dalil yang saya sertakan, itu pun saya lakukan kerana dikhawatiri kronologi yang saya pilih dirasakan pelik oleh pembaca ataupun kerana saya dapati banyak penulis memegang pendapat yang bertentangan dengan apa yang saya rasakan benar. Ya Allah, takdirkanlah hamba mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Engkaulah pemilik Arasy yang agung. Jadi dia ditulis pada 23 Julai 1976 Masihi. Bermaksud penulisan ini telah pun disediakan pada 1976 lagi. Sekarang sudah tahun 2002 tolak 1976, 46 tahun 46 tahun buku ni sudah dirancang untuk dibuat. 46 tahun. Okey, itu penghantar penulis. Kita teruskan. Kata penghantar Syekh Muhammad Ali Al-Harakan, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi serta menjadikan kegelapan dan cahaya. Semoga Allah melimpahkan selawat ke atas pemimpin kita Nabi Muhammad SAW yang ditakdirkannya menjadi penutup Nabi dan Rasul. Muhammad telah menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Baginda menjanjikan syurga dan memberi ancaman neraka. Melalui perantaraan baginda, Allah melepaskan manusia daripada jerat kesesatan. Baginda memberi petunjuk kepada manusia agar mereka boleh menempuh jalan yang lurus, iaitu jalan Allah, pemilik dan penguasa seluruh isi langit dan bumi. Sesungguhnya hanya kepada Allah dihadapkan segala urusan. Allah telah menganugerahkan hak memberi syafaat dan darjat yang tinggi kepada Rasulullah SAW. Dia menuntut umat Islam untuk mencintai Rasulullah. Bahkan dia menetapkan bahawa ketaatan terhadap Rasulullah merupakan bukti kecintaan kepadanya. Allah berfirman kepada baginda, katakanlah, sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Pasti Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Meneladani Rasulullah SAW merupakan antara satu faktor yang membuatkan hati manusia tergerak untuk mencintai baginda. Jika mencintai baginda, hati tersebut akan terdorong untuk berusaha mencari faktor-faktor yang dapat mendekatkan diri dengan baginda. Lalu sejak dari fajar Islam menyingsing, umat Islam berlumba-lumba menonjolkan keindahan Islam dan menyebarkan sirah hidup harumkan dunia. Sirah Rasulullah SAW merangkumi semua perkataan, perbuatan, akhlak baginda yang mulia. Sayyidatina Aisyah, isteri baginda, berkata, akhlak baginda ialah Al-Quran, mengingatkan bahawa Al-Quran ialah kitab Allah dan himpunan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Maka tubuh yang berakhlak Al-Quran seperti ini tentu merupakan manusia yang paling baik dan paling sempurna akhlaknya serta paling berhak mendapat kecintaan seluruh makhluk. Umat Islam sentiasa menzalimi kecintaan yang bernilai tinggi itu. Maka diadakan pertemuan ulama-ulama Islam untuk membincangkan mengenai sirah Nabawiyah yang pertama kali diadakan di Pakistan pada tahun 1396 Hijrah. Dalam pertemuan ini, Rabitah Alam Islami, iaitu Liga Dunia Islam, mengumumkan satu pertandingan penulisan sirah Nabawiyah dengan hadiah yang berjumlah 150,000 rial Saudi. Hadiah tersebut akan dibahagikan kepada 5 orang penulis karya terbaik. Jadi pertandingan ini dibuat pada tahun 1396 Hijrah. Sekarang sudah 1444 Hijrah. Tolak 1396. Sudah 48 tahun. Jadi pertandingan ini diumumkan di Pakistan pada 48 tahun yang lalu. Lepas tu dia dijalankan di sebenarnya dalam dunia Islam ni,
untuk kita mau tahu secara umum, dunia Islam ni ada dipanggil Liga Dunia Islam. Dalam Liga Dunia Islam ni, dia dimonopoli oleh ulama-ulama Islam dunia. Dia dimonopoli. Jadi apa-apa saja perbahasan hukum, pengeluaran fatwa, apa-apa perbincangan tentang masalah umat Islam seluruh dunia akan dibincangkan ke peringkat tertinggi yang dipanggil Liga Dunia Islam. Jadi dalam Liga Dunia Islam ni dia ada community. Ada community yang membentuk aktiviti. Salah satu aktiviti yang dibuat macam pertandingan ni lah, pertandingan menulis karya Sirah Nabawiyah. 48 tahun yang lalu diumumkan pertandingan ni di Pakistan. Okey, syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam pertandingan ini ialah karya yang ditulis perlu membahaskan secara lengkap seluruh aspek Sirah Nabawiyah disertai urutan kronologi pelbagai peristiwa sejarah yang terjadi. Yang kedua, disampaikan dengan baik dan belum pernah diterbitkan. Yang ketiga, penulis perlu menyebutkan semua sumber manuskrip dan rujukan ilmiah yang dijadikan rujukan penulisan. Yang keempat, penulis perlu menyertakan biografi hidupnya secara lengkap dan terperinci serta mencantumkan kerjaya ilmiahnya dan karya-karya yang pernah ditulisnya jika ada. Yang kelima, karya perlu ditulis dengan tangan dengan manuskrip khat yang mudah dibaca atau lebih baik lagi menggunakan mesin type. Yang keenam, manuskrip dibenarkan menggunakan bahasa Arab atau bahasa-bahasa lain. Yang ketujuh, manuskrip boleh mula diserah pada awal bulan Rabiul Awal 1396 Hijrah dan tempo terakhir penyerahan pada awal bulan Muharram 1397 Hijrah. Bermaksud lebih kurang 10 bulan ataupun 8 bulan tempo yang diberikan untuk menyerahkan manuskrip untuk ikut dengan pertandingan menulis Sirah Nabawi ini. Yang ke-8, manuskrip mestilah dialamatkan kepada Rabitah Alam Islami di Mekah Al-Mukarramah dalam sampul tertutup. Setiap manuskrip yang diterima akan diberi nombor siri. Yang ke-9, semua manuskrip yang diterima akan diperiksa dan diteliti oleh panitia khas yang terdiri daripada para ulama besar dalam bidang sirah. Pengumuman tersebut telah memotivasikan para ulama yang dianugerahkan oleh Allah rasa cinta kepada Rasulullah SAW untuk menyertai pertandingan itu. Rabihah Alam Islami melakukan segala persiapan untuk menerima karya-karya tersebut dalam apa sahaja bahasa, sama ada Arab, Inggeris, Urdu dan lain-lain. Selepas itu, para pengkaji Islam mula mengirimkan karya-karya mereka dalam pelbagai bahasa. Jumlah manuskrip yang diterima adalah sebanyak 171 buah karya, 84 buah ditulis dalam bahasa Arab, 64 buah berbahasa Urdu, 21 buah berbahasa Inggeris, sebuah dalam bahasa Perancis dan sebuah lagi menggunakan bahasa Hausa, iaitu bahasa Sudan. Seterusnya, Rabihah membentuk sebuah panitia yang terdiri daripada ulama-ulama hebat untuk mengkaji dan memberi penilaian terhadap semua karya yang diterima, lalu menentukan karya yang terbaik. Hasilnya, para pemenang yang layak mendapat hadiah ialah juara nombor 1, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari Universiti Salafiyah India yang mendapat hadiah wang berjumlah 50,000 rial Saudi. Pemenang nombor 2 ialah Dr. Majid Ali Khan dari Universiti Mahaliyah Islamiyah New Delhi, India yang mendapat hadiah wang berjumlah 40,000 rial Saudi. Pemenang nombor 3, Dr. Nush Hair Ahmad Nashir, Rektor Universiti Islam Pakistan yang mendapat hadiah wang berjumlah 30,000 rial Saudi. Pemenang nombor 5 ialah Profesor Hamid Mahmud Muhammad Mansur Laimud dari Mesir yang mendapat hadiah wang berjumlah 20,000 rial Saudi. Dan pemenang nombor 5, Profesor Abdul Salam Hashim Hafiz dari Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia yang mendapat hadiah wang berjumlah 10,000
Riyal Saudi. Wah, jadi yang conquer nombor 1, 2, 3 adalah daripada 1, 2 pemenang daripada India. Kemudian nombor 3 dari Pakistan, nombor 4 dari Mesir, dan pemenang nombor 5 daripada Madinah Al-Munawwarah. Nah, orang Arab Saudi, daripada Arab Saudi lah. Oh, dari India. Oh, hebat orang India kalau penulisan Sirah Nabawiyah. Nama para pemenang diumumkan oleh Rabiha dalam persidangan Islam Asia yang pertama yang diadakan di Karachi pada bulan Sya'ban 1398 Hijrah. Pengumuman tersebut juga disiarkan dalam pelbagai akhbar. Sesi penyerahan hadiah setiausaha Rabiha mengadakan satu sidang akhbar di pejabat Rabiha di Mekah Al-Mukarramah. Sidang tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Mekah Al-Mukarramah Tuan Saud bin Abdul Muhsin bin Abdul Aziz. Beliau mewakili Gubernur Mekah Al-Mukarramah Tuan Fawaz bin Abdul Aziz. Beliau juga berkenan menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Acara tersebut berlangsung pada pagi Sabtu bertarikh 12 Rabiul Awal 1399 Hijrah, lebih kurang 40 tahun yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, Setiausaha Rabiha juga mengumumkan bahawa 5 karya terbaik yang memenangi pertandingan itu akan dicetak dan diterbitkan dalam pelbagai bahasa. Untuk merealisasikannya sebagai langkah awal, manuskrip Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dari Universiti Salafiyah India dicetak terlebih dahulu selaku juara pertama yang kini telah berada di tangan pembaca. Untuk manuskrip para pemenang yang lain insya-Allah akan menyusul cetakan dan penerbitannya mengikut peringkat. Mohonlah kepada Allah semoga Dia berkenan menerima semua kerja kita ini sebagai suatu ketaatan yang semata-mata mengharapkan keredaannya. Sesungguhnya Dia sebaik-baik pelindung dan penolong. Tidak lupa selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Ikhlas daripada Setiausaha Rabiha Alam Islami Muhammad bin Alai Al-Harakan. Okey, setakat itu saja untuk episod kedua, itu bahagian kedua. Kita bercerita tentang Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup insan agung. Bahagian kedua, insya-Allah semoga memberi manfaat